Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita cuba habiskan tafsir surah Al-Ikhlas insyaAllah kerana kita nak memasuki Ramadan. Jadi bila masuk bulan Ramadan tu kita insyaAllah bergantung pada penganjur lah, adakah kita teruskan di bulan Ramadan ataupun bagaimana. Cuma kalau dapat habis surah ni masuk bulan Ramadan, masuk surah baru pun okeylah juga. Jadi saya tengok-tengok balik, lebih baik kita lebih cepat, bergerak cepat. Surah Fatihah memang terlalu banyak kita ambil masa, sangat penting dan sangat luas maknanya. Surah-surah Ikhlas pun sebenarnya antara surah yang kalau dikembangkan, tapi konsep yang ada surah Ikhlas itu akan kita temukan lagi dalam surah-surah yang lain insyaAllah. Okey, jadi kita terus pada muka surat 476 dalam tafsir suratul Furqan, tafsir Al-Furqan, surat Al-Ikhlas, pada perbincangan makna Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Dari segi fadilat jelas. Fadilat surat Al-Ikhlas, baca sekali surat Al-Ikhlas sama seperti baca 10 juzuk atau 1/3 dari Al-Quranul Karim. Namun kita nak tengok kenapa surat Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Bab ini bukan bab tauqifi, bukanlah disebutkan dalam mana-mana ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW bahawa kerana sebab ini surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 fadilatnya. Namun ulama cuba merungkaikan, mereka cuba ulas dan cuba rungkaikan maksud ataupun hikmah di sebalik kemuliaan surah Al-Ikhlas. Dan maka kita temukan dua qaul. Okey, kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Fadil Dr. Abdullah Hafizahullah. Beliau kata, qala al-muallif Hafizahullah, makna Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Para ulama mempunyai beberapa pandangan terhadap maksud suratul Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Pandangan sini maksudnya mereka tak khilaf dalam bab fadilat. Bab fadilat ada dalil yang jelas, tak ada khilaf. Surah Ikhlas fadilatnya menyamai 1/3 Al-Quranul Karim. Jadi fadilat membacanya, pahalanya. Bab pahala tidak ada khilaf di kalangan ulama. Cuma khilaf di sini ialah dalam membicarakan kenapa Al-Quran itu, kenapa surah Ikhlas menjadi 1/3 Quran? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Ini perbincangan ilmiah atau kita kata cuba nak cari hikmah. Dan ini kebiasaan yang ulama lakukan. Jadi kita bezakan. Bukan sebab surah Ikhlas fadilatnya 1/3 Quran kerana apa disebutkan ini. Namun punca asalnya 1/3 Al-Quran, Ikhlas menyamai 1/3 Quran kerana hadis Nabi SAW. Cuma perbincangan ini cuba merungkaikan, cuba menjelaskan Al-Quran itu, bagaimanakah yang dimasukkan Al-Quran itu ada 3 bahagian atau yang boleh jadi sepertiga. Abul Abbas bin Suraish berkata, Al-Quran terbahagi kepada 3 bahagian. Artinya, bacalah kat mana sekali ayat Quran, mesti ayat Quran itu boleh dikategorikan kepada tiga tajuk utama. Pertama, sepertiga pertama daripadanya tentang hukum hakam,
tentang hukum hakam. Sepertiga keduanya tentang janji gembira dan janji seksaan, iaitu al-wa'ad dan wa'id. Sepertiga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Okey, buka Al-Quran, nak tahu betul atau tidak, kalau nak buat kajian betul atau tidak apa yang dibuat oleh Abul Abbas bin Suraish tadi, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk kat mana tu? Jadi tiap-tiap ayat yang kita baca atau tiap-tiap tajuk yang kita baca dalam Al-Quran mesti boleh dikategorikan di bawah 3 tajuk tadi. Maksudnya kalau ada yang tertinggal, artinya pembahagian pandangan tadi kurang, cara pembahagian kurang. Sebab Al-Quran dikatakan terbahagi pada 3 perkara. Saya tak nak ulas dulu. Saya terus pergi pada kaul yang kedua. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Jawahirul Quran berkata, terdapat 3 perkara yang paling penting di dalam Al-Quran. Itu yang utama. Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul akhirah. Pertama, kenal Allah. Yang kedua, kenal hari akhirat. Yang ketiga, ma'rifatus siratul mustaqim. Mengenal as-siratul mustaqim. Jadi, Imam Ghazali kata 3 bahagian dalam Quran. Carilah mana-mana ayat sekalipun mesti tak lari daripada sama ada memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala atau perkenalkan hari akhirat ataupun perkenalkan siratul mustaqim. Kesimpulannya, bila kita tengok 2 kaul ni, pada pandangan saya, 2 kaul ni tak ada beza, sama. Sebab tu malah ada kaul yang lain, ada kaul Ibn Taymiyah, ada kaul Ibn Qayyim, ada kaul-kaul yang lain juga. Kalau kita kumpulkan, kita sepakatkan istilah, kita satukan istilah, dia jadi sama je. Lebih kurang, sama. Jadi Al-Quran dalam bab, kalau kita nak bagikan Quran kepada 3, dia kembali kepada tiga usul. Kembali kepada 3 bahagian utama. Pertama, dalam Al-Quran ini cerita tentang Allah. Yang kedua, cerita tentang hukum Allah. Yang ketiga, cerita tentang janji, kesan atau kesan daripada ketaatan atau pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Memang 3 je lah. Itulah asasnya. Asas penurunan Al-Quran itu gantung kepada 3 perkara. Pertama, kenal Tuhan, kenal apa yang Tuhan sediakan, dan kenal undang-undang Tuhan. Yang lain tu sokongan. Kenal Allah, kenal apa yang disediakan oleh Allah, ada janji baik dan janji buruk, dan ketiga, kenal undang-undang Allah, hukum hakam. Bukalah ayat Quran. Kalau cerita tentang itu, ada tak ayat Quran selain benda tu? Ada ayat jual beli hukum hakam. Ayat cerita kisah Nabi Yusuf, itu tentang janji baik dan janji buruk. Allah ceritakan tentang manusia yang taat atau manusia yang ingkar. Semua tak lari daripada 3 ni. Ni tajuk umum. Jadi kalau kita kata Quran ni kembali kepada 3 makna, iaitu kenal Allah, kenal hukum Allah, dan kenal janji Allah atau kenal apa yang Allah sediakan kepada makhluknya. Kaul Imam Ghazali dah termasuk dah. Jadi kita ma'rifatullah betul dah. Ma'rifatul akhirah, dia bergantung termasuk dalam apa yang Allah janjikan secara keseluruhannya, kesan daripada ketaatan atau tidak. Jadi kita masukkan sekali azab kubur ataupun berkaitan dengan sakaratul maut sebut kat situ. Artinya waktu tu ma'rifatul akhirah ialah berkaitan dengan ketika kita menerima hasil amalan kita. Start daripada sakaratul maut sampai hari akhirat tu satu tajuk. Dan dalam yang ketiga, ma'rifatus siratul mustaqim, kenal jalan yang lurus adalah hukum Allah ketika kita di dunia ini. Itu apa yang patut kita lakukan di atas muka bumi. Cara mudahnya apa? Kenal Allah pertama. Yang kedua, apa yang patut kita buat kat dunia. Ketiga, apa yang berlaku di hari akhirat.
atau berlaku selepas kematian. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah ringkaskan dengan kata-kata yang saya lebih cenderung kepada kaedah beliau. Beliau ringkaskan, dan ini kami belajar dalam bab usul dakwah, dipanggil sebagai dengan 3 perkataan je, al-uluhiyah, an-nubuwah, wal ma'ad. Usul terhadap dakwah kita, nak berdakwah ni, dia mesti ada 3 tajuk utama. Kerana 3 tajuk utama ini kita akan membincangkan tentang keseluruhan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Pertama, al-uluhiyah. Dalam ceramah mana-mana kalau tak ada sebut nama Allah, tak cerita tentang Allah, tak sempurna ceramah atau tazkirahnya. Al-uluhiyah. Yang kedua, an-nubuwah. Kenal kenabian, kenal Nabi dan tugas Nabi, iaitu tentang hukum hakam, itibak Nabi, ikut Nabi, semua sekali bab kenabian. Dan yang kedua, al-ma'ad. Al-ma'ad adalah tempat kembali kita, iaitu selepas mati. Bila bermula pada sakaratul maut, sampailah ke syurga dan neraka, atau sampailah melihat wajah Allah, semua ini adalah terkandung dalam al-ma'ad. 3 istilah tu kalau kita letakkan kepada apa yang ulama sebut, dia sebenarnya sama. Sebab tu saya dalam bila banyak khilaf banyak-banyak, khilaf istilah banyak-banyak, cara antara yang cara mudah, kembali cari buka buku Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kan ulama kemudian, ulama pada kurun ke-9, kurun ke-8 dan kurun ke-9. Jadi beliau kurun ke-8. Ulama kurun ke-8 ni, beliau datang kemudian, beliau dah tengok khilaf yang dulu, beliau dah buat ringkasan. Di buku-buku Ibn Qayyim, kebanyakannya buat ringkasan terhadap khilaf-khilaf ulama sebelumnya, dan beliau cuba merungkaikan dengan meletakkan istilah-istilah yang mudah untuk kita ungkapkan. Jadi daripada 2 kaul tadi, saya ringkaskan kepada 3 perkataan. 3 inilah yang dinamakan sebagai usul dakwah atau madhaminud dakwah. Bagi siapa yang belajar dalam ilmu pengkhususan dakwah, dipanggil sebagai tajuk madhaminud dakwah. Itu konten dalam dakwah. Kita dakwah, konten kita kena betul. Tak lari, dia ada usul-usulnya. Ada perkara-perkara basic yang perlu kita pegang. Dalam bab konten kita mesti ada 3. Pertama, al-uluhiyah. Yang kedua, an-nubuwah. Yang keempat adalah al-ma'ad. Dan 3 konten inilah merupakan isi kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Tak lari daripada 3. Okey. Kemudian kita berpindah kepada asbab nuzul. Okey, 3 konten ni tuan-tuan nanti kalau nak tanya, contoh, okey, saya boleh praktis sikit dah contoh. Contoh, kalau kita nak suruh anak kita belajar, kita nak dakwah, kita nak tarbiyah, dia termasuk bab tarbiyah, dakwah dan tarbiyah sama. Atau kita nak dalam kita bercakap, pastikan 3 konten ni ada. Kita suruh anak kita belajar. Kita cakap apa? Dalam suruh belajar, mesti ada 3 konten. Pertama, belajarlah, insyaAllah belajar ni, kalau ikhlas kerana Allah, sebut nama Allah. Belajar ni, ikhlas kerana Allah, dan betul-betul belajar, betul-betul kenal sunnah Rasulullah, insyaAllah adik akan berjaya di dunia dan akhirat. 3 konten. Allah, kenabian, dan al-ma'ad, iaitu apa yang terjadi selepas kita buat perkara tersebut. Cara bercakap begini adalah cara bercakap dengan usul. Hatta ketika kita dalam bab berdakwah sekalipun, hatta nabi-nabi dan rasul-rasul, kalau mereka bercakap, mereka akan bawa 3 usul ni. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, bila Allah utuskan Nuh kepada kaumnya, faqal, maka perkara pertama yang Nuh kata, u'budullah, sembahlah Allah, ni uluhiyah. Faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Okey. Inni, sesungguhnya aku, iaitu kenabian, kerasulan, aku seorang rasul. Akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takutkan azab yang akan menimpa kalian di hari akhirat kalau kalian tak ikut aku dan kalian tak sembah Allah. Jadi 3 benda ni akan disebutkan dalam mana-mana ayat. Sebab tu kalau usul, kalau buka ayat Quran, malah kami diberikan tugas untuk baca ayat Quran, surah-surah tertentu, masing-masing bahagikan ayat Quran ikut kepada 3 topik ni. Kita akan temukan.
Contoh kita baca, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, wahai manusia, sembahlah Allah. Ini al-uluhiyah. Dan dalam bab uluhiyah ni, dan perkenalkan Allah Subhanahu wa taala, ada kaedah yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini yang didetailkan lagi dalam bab ilmu tauhid. Kita kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kat sini berkaitan dengan al-uluhiyah, ketuhanan. Ajak manusia sembah Allah yang menciptakan kita dan keturunan kita, ayah nenek moyang kita sebelum kita, semoga kita bertakwa kepada Allah. Ini konten pertama. Dan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala. Okey, sampai sini semua cerita tentang ketuhanan. Dalam bab uluhiyah ni kita akan bincangkan tu yang timbulnya istilah rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, kita akan jumpa di Al-Quran. Tu semua ilmu tafsir. Tauhid 3 berasal daripada ilmu tafsir. Okay. Jadi ni konten dalam Quran ada 3. Tentang Allah, tentang penubuah, tentang al-ma'ad. Kemudian tentang Allah akan dibagi pada 3. Bab rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. InsyaAllah kita akan kita belajar tafsir nanti ke depan kita akan nampak. Tak lari konten Quran daripada apa yang diringkaskan oleh ulama-ulama tafsir. Okey, kemudian Allah kata fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tu masih berkaitan dengan al-uluhiyah. Uluhiyah akan berkaitan dengan tauhidkan Allah lah, sembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Dalam bab rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Kemudian Allah kata apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian rasa ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surah seumpama dengannya. Ini berkaitan dengan nubuah. Bab tentang kenabian. Kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa risalah. Yang kita kata kat sini tentang siratal mustaqim lah. Yang tadi ayat pertama berkaitan dengan ma'rifatullah. Ya Allah kata, ni kata dengan kenabian lagi, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini semua berkaitan dengan dakwah tentang kerasulan, kenabian orang kata Nabi ni macam manusia, cuba datang surah macam Nabi. Cuba buat macam mana dia buat mukjizat sebagainya berkaitan dengan kenabian. Kemudian ayat ketiga, ayat 24, Allah kata apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tak mampu buat, iaitu tak mampu datang ayat Quran dan memang kalian takkan mampu buat, fattaqun nar, maka takutkanlah api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, dan neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Kita tengok susunan ayat. Ayat pertama, ya ayyuhan nasu, itu kata uluhiyah. Ayat yang seterusnya, alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan, sampai ke ayat 1 dan 2, ya ayyuhan nas sampai ta'lamun, itu kata al-uluhiyah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih, berkaitan dengan an-nubuwah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, sampai akhir berkaitan dengan al-ma'ad. Di konteks cara berdakwah, cara kita menyampaikan mesej. Sebab tu saya sendiri ketika dengar rakaman semula, saya akan cek semula apa yang saya cakap cukup syarat atau tidak dalam menyampaikan dakwah. Kalau kurang, artinya penyampaian kita kurang. Ketika kita diminta untuk bagi nasihat, tak cukup tiga isi ni, artinya penyampaian kita kurang sempurna. Kurang sempurna dalam penyampaian. Kerana perkara ini dinamakan sebagai usul dalam dakwah. Kalau kita tak sebab tu ada orang yang ajak orang berdakwah ikhlas, cerita tapi tak mencapai maksud. Kita nampak ramai non-Muslim tempat kita dah mula puasa Ramadan. Ni dah masing-masing dah. Di media sosial tengah ada beberapa orang yang non-Muslim yang akan berpuasa Ramadan pada tahun ini. Macam mana mereka terlibat tahun lepas. Makin ramai jumlahnya yang puasa Ramadan, sebagian mereka baca surah Fatihah, sebagian mereka hafaz azan,
Tapi kenapa mereka tak masuk Islam? Kenapa mereka tak masuk Islam? Puncanya kenapa? Cara berdakwah kita, ya, satu benda yang ada yang pada kita, kita hanya menyampaikan yang betul dan tak berani sebut yang tak betul. Sehingga kan cara dakwah begini mewujudkan pemikiran pluralisme, pemikiran liberal. Mana bukanlah baik-baik, kebaikan disampaikan capai, tapi kadang-kadang ada orang, contohnya ada orang yang tak tahu kesalahan yang dilakukan. Contoh orang non-Muslim, kita cerita tentang agama Islam baik. Dia tahu agama Islam baik, pada masa sama dia yakin agama dia pun baik. Jadi dia hanya mengambil kebaikan yang dirasakan ada pada orang Islam dan mengekalkan agama asalnya yang dirasakan juga baik. Sebab itu dalam dakwah, ketika memperkenalkan bab uluhiyah, an-nubuwah, al-ma'ad, Allah tak cerita tentang sembah Allah saja. Mesti Allah kata jangan sembah yang lain. Ketika bab ikut sunnah Nabi SAW, Allah tak kata ikut sunnah Nabi itu baik sahaja. Itu yang bukan itu yang Nabi ajar, tapi Nabi larang jangan pandai-pandai buat benda yang aku tak ajar. Dan ini yang kurang pada kita. Tentang hari kiamat, bukan cerita tentang syurga saja, tapi ada ancaman untuk ahli neraka. Supaya agama ini sempurna jelas. Apa yang dibawa secara kaedah mainstream yang ada di tempat kita, kebanyakannya kalau cerita tentang agama lain, jangan cerita orang salah. Kalau cerita tentang ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya, jangan cerita yang lain salah, jangan sentuh. Kalau cerita tentang nak ikut sunnah lah, tapi yang kata orang salah. Ini punca menyebabkan apa? Kalau buat dalam bab agama, orang luar kenal dan cinta pada agama Islam tapi tak masuk Islam. Dalam bab manhaj, orang kenal sunnah Nabi SAW tapi masih kekal berada dalam manhaj yang salah. Dalam bab ittiba', orang suka ikut sunnah Nabi tapi masih buat banyak perkara bid'ah. Dalam bab hari akhirat tidak balance antara wa'ad dan wa'id. Ada yang melampau cerita tentang syurga sampai tak hiraukan neraka, ada yang melampau takutkan orang sampai tak ada harapan, tidak ada balance. Sebab tu manhaj, kaedah dalam berdakwah, kaedah dalam bercakap dan mengisi konten sangat penting. Cuma itulah perkara ini perlu kepada kefahaman daripada pendakwah sendiri sebelum kepada penerima. Dan yang banyak yang puncanya nanti masyarakat kita dicorakkan dengan pemikiran begini. Siapa sahaja yang sampaikan benda betul, okey, jangan sebut yang salah. Sebut salahnya mengamuk. Padahal memang sendiri salah. Sedangkan dakwah itu perlu pada dua-dua. Kita tengok ayat Quran, tengoklah ayat Quran. Allah sendiri ketika kata Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah kata Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas isbat mesti ada nafi, supaya kita cerita satu benda tu sempurna dan tidak ada yang lain yang nak masuk. Tidak ada pemikiran yang salah yang ada. Kita kena cerita yang ni betul, yang ni salah, dan jangan tersilap. Kalau cerita ni betul, semua benda akan buat. Celaru kat mana? Kita kata, kita bertolak ansur bagus. Celaru kat mana? Sampai satu masa akan ada pertembungan yang tak dapat dielakkan. Yang tak mungkin dapat dielakkan kerana ianya satu perkara yang berbeza dan sumber yang berbeza. Sebab tu dalam agama ni, kalau sumbernya semua daripada Allah, semuanya daripada Nabi, takkan ada percanggahan yang berlaku. Sebab tu Allah ayat Quran ke hadis tentang isi kandungan hadis dan juga kandungan ulama cabar, cuba datangkan dua benda bertentangan. Pertentangan hanya berlaku sekiranya ada percampuran pandangan manusia. Sebab tu kita raikan pandangan manusia untuk memperkenalkan kalamullah. Kalau yang silap kita perlu bincangkan secara baik, secara ilmiah. Okey. Itu bab makna suratul Ikhlas seperti Al-Quran. Jadi kalau dan suratul Ikhlas kat mana? Kenapa jadi 1/3? Suratul Ikhlas tajuk kontennya cerita tentang ma'rifatullah, atau cerita tentang sifat-sifat Allah dan
berkaitan dengan al-uluhiyah, maka surah Ikhlas dikatakan surah yang mengena 1/3 Al-Quran Al-Karim. Okey. Asbab nuzul. Daripada Ubay bin Ka'ab katanya, orang musyrikin Mekah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, insib lana rabbak." Insib lebih tepat berbanding unsub, walaupun kedua-dua dia kena pakai lebih banyak, bukan tepat, lebih banyak digunakan insib berbanding unsub kerana berkaitan nisbah, iaitu, "Wahai Muhammad, ceritakan salasidah keturunan Tuhan kamu." Ini cara pemikiran orang Arab. Orang Arab tidak ada yang disembah kecuali berasal daripada manusia-manusia baik. Patung-patung dan tuhan-tuhan yang disembah pasti ada sejarahnya. Sama seperti orang menyembah patung Siddhartha Gautama Buddha. Kenapa? Dia sembah patung, dia tak kata batu tu, tapi disebabkan oleh orang tu. Yang mana sejarah-sejarahnya, ada kisah dan sejarah silsilah keturunannya. Maka bagi siapa yang buka buku Tripitaka, Tripitaka tak diterjemahkan bahasa Melayu kecuali sebahagian sikit. Contoh di mukaddimahnya, mana 3 Tripitaka agama Hindu atau Tripitaka, kalau ikut pada istilah bahasa Pali. Kalau Tripitaka ikut bahasa Sanskrit. Siapa yang baca, kita tengok pada mukaddimahnya, awal mesti diceritakan tentang sejarah kelahiran Buddha, keturunannya, cerita tentang Puak Sakya, mana ayahnya daripada keturunan mana dan sebagainya. Kena Puteri Maya, kisah macam kelahirannya dari mana, kemudian macam mana keadaan dia, sejarah. Ini kisah Tuhan-Tuhan untuk agama lain. Selain berislam, terutama orang-orang jahiliyah, Tuhan mereka adalah berasal daripada manusia. Kisah-kisah manusia. Al-Lat berasal daripada Al-Lat, alladhi yalit. Mana orang yang sediakan makanan untuk jemaah haji di Taif pada zaman dahulu. Baik, layan orang semua sekali. Last sekali, bila dia dah meninggal, orang ambil tempat dia buat kebaikan tu, dia jadikan patung, tugu peringatan. Sama juga Al-Uzza, sama juga Al-Manah. Semua ni ada kisah-kisahnya. Begitu juga berhala-berhala zaman Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi ringkasnya, mereka bila dengar Nabi ajak kepada agama yang baru, disangka adanya penambahan baru terhadap Tuhan mereka. Kalau begitulah keadaannya, Quraisy takkan serang Nabi SAW. Quraisy tak marah Nabi kerana Nabi bawa satu Tuhan baru yang menambahkan lagi Tuhan yang ada di Kaabah. Jadi orang Arab, mereka kalau begini, mereka datang mereka, kalau orang datang, perkenalkan Tuhan yang baru, tak ada masalah. Sebab tu, kita tengok orang-orang, hatta dalam kalangan Tuhan-Tuhan Hindu sekalipun, ada patung Buddha di sana. Tak ada masalah. Sebab konsep agama mereka tidak ada konsep tauhid. Mereka memang plural. Agama yang boleh terima semua perkara, atau boleh terima banyak perkara, boleh adanya banyak Tuhan. Jadi tak ada masalah, tak bertentangan agama mereka. Jadi kalau orang ataupun orang kata semua agama betul, semua ni betul-betul, memang tak bertentangan dengan agama mereka. Adakah salah orang Hindu mengatakan Islam itu betul? Tak salah di segi agama Hindu. Adakah salah agama Buddha mengiktiraf Islam itu betul? Tak salah menurut agama Buddha, menurut agama mereka. Tapi adakah salah orang Islam mengatakan Hindu tu betul? Salah. Adakah salah kita mengatakan agama Buddha tu betul? Salah. Kerana Islam agama yang jelas. Sebab tu konsep kita pegang satu je, ayat yang paling tegas. Kalau orang cuba menyamakan dan cuba bersatu di atas persamaan, hujung sekali kita kata lakum dinukum waliyadin. Permulaan kita kata kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Hujung sekali lakum dinukum waliyadin. Lemah macam mana sekalipun kita nak tarik audiens macam mana sekalipun, jangan sampai menyamakan agama. Lakum dinukum waliyadin.
ayat ini ayat paling tegas dalam Al-Quranul Karim. Ayat berkaitan al-wala al-bara. InsyaAllah kita akan sentuh akan datang. Berkaitan surah Kafirun. Namun sayangnya, kalau difahami dengan cara tak betul, kita nampak orang Hindu baca ayat ni dalam parlimen. Lakum dinukum waliyadin. Oh dia. Maksudnya, semua bebas amalkan agama masing-masing. Kita cerita tentang prinsip. Kita bebas semua. Semua orang setuju bebas amalkan. Tapi bukan artinya bebas artinya semua mesti betul. Kita kata bebas semua bebas amalkan, tapi kita yakin hanya Islam yang betul. Bebas mengamalkan itu betul. Bebas beragama itu betul. Tapi yang dalam hati kita yakin bahawa hanya agama Islam yang betul. Hanya Allah Tuhan yang layak disembah. Tiada yang lain yang layak disembah. Jangan sampai bertolak ansurnya dalam bab muamalah menyebabkan kita keliru dengan prinsip, dengan akidah sendiri. Sebab tu ayat lakum dinukum waliyadin adalah ayat ketegasan. Ini berdasarkan kepada riwayat hadis yang dibawa oleh yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi ayat ini ayat Makkiyah ke Madaniyah, surah Qul Huwallah. Ayat Makkiyah kerana orang Mekah datang kemudian Allah turunkan surah Qul Huwallah untuk jawab soalan mereka. Riwayat yang kedua daripada disebutkan oleh Qatadah, Ad-Dhahhak, Muqatil rahimahullah jami', semua dari kalangan tabi'in, mereka berkata orang Yahudi datang. Yahudi datang dan tanya soalan, sif lana rabbak, sifatkan bagi kami Tuhan kamu, atau nyatakan kepada kami sifat-sifat Tuhan kamu. Yahudi ni apa? Yahudi kenal Allah ke tak? Yahudi kenal, dia sembah Allah. Tapi perangai Yahudi ni, dia ingat orang Arab kalau sembah mesti sembah patung. Jadi cara dia tanya, wallahu alam, berkemungkinan dia tanya, dia nak tahu, dia ingat orang Arab semua macam tu, atau kerana dia nak olok-olokkan. Jadi tanya, dia kata apa? Dia kata, sifatkan, nyatakan kepada kami sifat-sifat Tuhan kamu. Kita baca. Allah telah menyatakan sifat-sifatnya dalam Taurat. Oleh itu khabarkanlah kepada kami dari bahan apakah dia diciptakan. Dia kata dia tahu tentang kitab Taurat. Kalau kitab Taurat confirm lah Allah tu tidak sama dengan makhluk. Tapi dia tanya pula Yahudi. Ni cara Yahudi punya ayat. Dia kata daripada apa Tuhan kamu diciptakan? Apakah jenisnya? Adakah dia dibuat dari emas, tembaga atau perak? Adakah dia makan atau minum? Dari siapakah dia mewarisi dunia ini dan kepada siapakah dunia ini akan diwariskan? Maka sebenarnya ayat itu dah diturunkan surah Al-Ikhlas. Kita tengok gaya Yahudi, sif lana rabbak di sini. Namun teks yang ada dalam riwayat adalah hanya lafaz atas sif lana rabbak. Kalau sabit seperti mana disebutkan dalam kitab tafsir, mereka tanya buat dari tembaga, buat emas sebagainya, itu perangai Yahudi. Sedangkan mereka tahu tentang sifat Allah dalam kitab Taurat. Okey. Berdasarkan pada riwayat yang kedua, riwayat ini, maka sebagian ulama kata surah Al-Ikhlas adalah surah Madaniyah. Itu surah yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah sebab orang Yahudi datang tanya, kemudian diturunkan surah Al-Ikhlas. Dan kita dah sebut bahawa ada beberapa pandangan. Pandangan pertama kata Makkiyah, ni pandangan yang tepat. Yang kedua kata surah Madaniyah berdasarkan pada riwayat yang kedua. Ketiga mengatakan Makkiyah Madaniyah, itu diturunkan di Mekah kemudian diturunkan Madinah sekali lagi. Dan saya cenderung pada pandangan yang pertama, surah Makkiyah, kerana dalam ayat surah Madaniyah menurut pada riwayatnya, dalam kisah Yahudi datang tanya, menurut riwayatnya tidak disebutkan diturunkan sekali lagi, tapi Nabi bacakan. Artinya Nabi bacakan jawapan yang telah diberikan atau diturunkan dalam surah Al-Ikhlas ketika di Makkah dahulu. Okey. Baru kita masuk tafsir ayat. Tafsir ayat, ayat pertama. Qul, katakanlah. Okay, makna qul, saya rasa tak perlu ulang balik. Qul mengandungi amanah Nabi SAW. Qul mengandungi ketegasan. Kalau sebut qul artinya Nabi amanah, Nabi sampaikan semua sekali. Termasuk kalimah qul. Yang kedua sebut kalimah qul mengandungi ketegasan. Artinya kalau kita panggil anak kita,
tak nak datang, ayah kita beritahu dia, ayah katakan pada dia, ayah yang suruh. Ini qul tu maksudnya mengandungi ketegasan. Ketiga, qul mengandungi konten dakwah. Siapa saja nak berdakwah, kaji ayat-ayat qul. Sebab ayat qul ni berkaitan dengan soal jawab, yang dialog yang berlaku antara pendakwah dengan pengikutnya. Sebab tu dalam ayat-ayat dakwah, siapa berada dalam bidang dakwah tahu. Saya kebetulan sebab saya memang bidang dakwah di peringkat diploma pasal ijazah. Saya bidang dakwah, begitu juga dalam ketika mengambil master dalam konten dakwah ni, memang kajian saya buat kita kaji tentang ayat-ayat qul. Ayat-ayat qul antaranya. Jadi ayat-ayat qul dia melibatkan dialog antara pendakwah dan audiens yang bertanya. Jadi antara dai dengan mad'uin. Jadi ayat qul mengajarkan kita tentang apa yang perlu macam mana kita perlu jawab. Soalan macam ni macam mana perlu jawab. Soalan macam ni jawab. Ada soalan yang tak perlu jawab. Contoh soalan berkaitan dengan roh. Mereka datang tanya tentang roh, cerita tentang roh, cerita tentang jin, syaitan sebagainya. Benda yang perkara gaib tak tahu. Itu urusan Allah. Waktu malangnya pendakwah kita ramai sekarang ni cerita tentang wali-wali ni semua tentang roh. Masya Allah, kisah wali begini begitu, semuanya cerita tentang orang dah meninggal. Kononnya mereka tahu macam-macam. Ini bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan saya tak perlu ulang balik tentang kalimah qul. Kita dah bincangkan beberapa kali. Huwallahu ahad. Dialah Allah. Huwa artinya ini kata ganti nama. Kata ganti nama bukan nama. Maka kita tak boleh berzikir dengannya. Sekarang ni ada yang famous sekarang ni, ada kata boleh zikir dengan hu. Dan saya tegaskan, siapa kata syariat saya tegaskan tak boleh, sebab dia akan melibatkan apa? Melibatkan amalan masyarakat yang kalau kita benarkan sekarang, amalan baru ni bawa masuk dalam masyarakat, kita akan mengalami masalah yang besar. Kita akan tanggung dosanya apabila masa akan datang. Perkara ini ingin disampaikan dan dicegah, dia akan jadi susah bila dah berakar umbi. Awal-awal dibawa masuk inilah kita perlu tegaskan betul-betul. Hu adalah kata ganti nama, bukan nama Allah. Maka tidak boleh kita berzikir dengan hu. Habis kalau Nuh kata la ilaha illa anta, takkan nak zikir dengan anta pula. Anta. Kata ganti nama juga. Merujuk kepada Allah juga. Agama bukan boleh pakai otak. Kita tahu huwa tu merujuk kepada Allah. Qul huwallah. Tapi huwa di situ untuk menjawab soalan asbab nuzul tadi. Orang Yahudi tanya, siapakah dia? Apakah sifatnya? Kaum musyrikin tanya, siapakah dia? Dari keturunan mana? Maka jawapannya mesti qul huwa. Dia adalah. Katakan dia adalah. Huwa itu sebagai jawapan balas terhadap soalan yang ditanyakan. Tak mungkin huwa itu letakkan nama Allah. Sebab itu qul huwa, dia. Katakan dia adalah Allah. Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang sifatnya ahad, yang sifatnya Maha Esa. Sebab tu kalau ada siapa yang katakan huwa itu ada nama Allah, hakikatnya mereka berdusta. Saya terang kata berdusta. Sebab zikir hu yang sebenar bukan tak ada sumber. Kita jumpa pun sumbernya, buku-bukunya. Zikir hu dan bukan daripada ayat Quran. Orang yang bawa benda ni hakikatnya mereka ambil daripada buku-buku batiniah atau buku-buku tasawuf yang melampau, yang cerita tentang asalnya mana semua sekali. Memang ada sumbernya. Tiba-tiba kenapa dikaitkan Al-Quran? Kalau benda tu ambil daripada sumber bukan Quran, kitab mana, sebutkan kitabnya. Jangan bawa ayat Al-Quran. Jangan dengan sengaja cari yang mana bunyi hu, ayat Quran bunyi hu, bunyi bunyi semua sekali. Tak ada ayat Quran bunyi dia kerja Allah. Oh, Allah tu pun Lepas tu kaitkan dengan zikir dia. Sedangkan saya cerita, minta maaf saya tegas buat sini. Golongan ini yang buat begini, mereka mengatakan bahawa berzikir tidak perlu kepada dalil, tak perlu ada dalil, cukup puji Allah dengan apa yang kita nak puji, tak perlulah nak ikut dalil.
Dan mereka lah yang mempertahankan konsep bid'ah hasanah, benda baik boleh buat, boleh buat. Tiba-tiba selepas mereka buat begitu, ditanyakan dalil, cuba bawa dalil. Cuba dibuat-buat dalil. Tak perlu pun. Sejak pada awal lagi prinsip mereka adalah tak perlu kepada dalil. Dan mereka buat tu sendiri pun bukan sebab dalil Quran dan Sunnah. Mereka buat atas dasar ada kat buku guru-guru mereka. Ataupun ada dalam amalan-amalan tarekat tertentu. Mengaku itu ambil daripada tarekat, buku guru mereka dapat di mana? Jangan kaitkan dengan ayat Quran. Masalah kepada buat satu amalan yang tak diajarkan satu masalah. Masalah yang kedua, mengaitkannya dengan kandungan Al-Quran. Dan ini perlu, sebab tu saya tegas sangat. Saya tegas dan di mana-mana sekalipun, siapa panggil tanya sekalipun benda yang sama. Jangan kaitkan dengan konten Al-Quran. Jangan pandai-pandai letakkan kadim Al-Quran. Itu kita tanya, bila mereka akan bawakan, saya tengok pada buku-buku disebarkan juga, kata, Huwa ni, habis kamu lebih pandai pada ulama'. Ulama' mana? Okey, ada dalam buku ulama'. Ulama' pun masih lagi terikat dengan dalil. Sebagaimana kita terikat dengan bawakan dalil Quran dan Sunnah, kaul ulama' kita rujuk untuk mereka perkenalkan pada kita tentang dalil Quran dan Sunnah. Mereka tidak terlepas pada dalil. Masih lagi perlu kita bawakan kaul ulama' yang membawa dalil. Kerana agama kita bersumberkan kepada dalil, bukti daripada bahawa ajaran itu datang daripada Nabi, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, tengok kepada tafsir ayat. Maksud ayat, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang bertanya kepadamu tentang sifat Tuhanmu dan nasabnya atau asal usulnya bahawa dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya, ini dia esa pada zatnya. Esa pada zatnya. Dan esa pada sifat-sifatnya. Dan esa pada perbuatannya. Iaitu tauhid zat, tauhid sifat dan tauhid af'al. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Tiada bandingannya. Tiada sekutu, la syarik. Tiada bandingannya, la mathil. Tiada yang serupa dengannya, la kufu, la kufuan. Tiada Tuhan yang berhak disembah, la ilah illa huwa. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Inilah dia tafsiran Qul huwallahu ahad. Kita faham insya-Allah, rangkap tersebut mudah. Perkataan al-ahad, iaitu esa atau tunggal, di dalam makna al-munfaridu bil makna. Tidak ada satu pun yang boleh menandinginya. Al-ahad artinya tunggal. Tunggal di dalam makna, iaitu dalam tunggal dari segi makna. Al-munfaridu bil makna, itu dalam segala perkara Allah Maha Esa. Tunggal, tidak ada yang seumpamanya. Asal perkataan ahad menurut pakar ilmu nahu adalah wahad. Asalnya wahad. Wahad ni satu. Ahad satu. Esa. Asalnya wahad, cuma waw bertukar jadi alif. Akhirnya wahad berubah perkataannya dari ahad dari segi bahasa. Orang Arab gunakan wahad pun boleh ada, ahad pun ada. Jadi al-ahadiyah merupakan keesaan. Jadi dalam ciri-ciri ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah esa pada zatnya. Allah sempurna pada sifatnya. Zat Allah tak ada yang serupa dengannya. Pada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah disifatkan dengan lafaz-lafaz yang disebutkan oleh penulis. Itu al-kamal, sangat sempurna. Al-asma al-husna, nama Allah yang paling baik, yang terbaik. Tak ada makna yang tidak baik. Nama Allah, mungkin sebahagian nama Allah ada makhluk bernama dengannya. Contohnya Rahim. Rahim. Rahim, orang pun nama Rahim. Tapi tak sama makna dengan nama Allah. Nama Ar-Rahim, Asma'ul Husna.
nama yang mengandungi kesempurnaan yang paling tinggi. Kesempurnaan yang paling tinggi, al-husna, dan tidak mengandungi sebarang kekurangan. Dan nama Allah menunjukkan pada sifatnya. Nama manusia tidak menunjukkan kesempurnaan yang mutlak. Pada masa sama, tak semestinya makna nama yang ada pada nama manusia itu mengandungi sifat manusia. Ada orang, ni contoh saya selalu buat, namanya Muhammad. Maknanya baik, namun belum tentu sifat orang yang bernama Muhammad sama macam namanya. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, semua nama Allah menunjukkan sifatnya, dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Ahlul Kalam secara umum, mereka kata nama Allah nama sahaja, jangan kaitkan dengan maknanya. Kalau bagi makna, takut menyamakan Allah dengan makhluk. Alasan tersebut akhirnya banyak nama-nama Allah, banyak sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna tidak diisbatkan maknanya, tidak dikatakan bermakna begitu. Okey. Kalau cerita tentang sifat Allah, sifat yang maha tinggi, as-sifatul ulya, sifat yang maha tinggi. Manusia ada sifat, tapi sifat Allah sifatul ulya, sifat yang paling tinggi. Manusia mendengar, ya, kita mendengar. Tapi pendengaran kita pendengaran yang lemah. Allah bagi kita dengar, dah Allah bagi. Pertama, yang kedua, pendengaran kita terhad. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang memiliki sifat kesempurnaan tersebut, dan sifat yang ada pada Allah sifat yang sempurna, as-sifatul ulya. Dan kalau bincang tentang perbuatan Allah, al-af'alul muqaddasah, nama perbuatan Allah suci. Kenapa dia suci? Suci daripada sebarang kekurangan. Perbuatan manusia mungkin ada kurangnya. Bukan mungkin, pasti ada kurangnya. Kita buat apa sekali pun tak sempurna. Ini semua makna al-ahad. Ini semua makna al-ahad. Manakala pada muka surat 479, apa yang Syekh Marawi itu saya tak baca. Kita skip. Terus pada ayat Allahus Samad. Jadi Allahus Samad terpaksa kita bawa ke minggu depan. Tahu Allah. Kita terpaksa satu kelas lagi. Boleh, Prof? Kita ada satu minggu lagi kan untuk Ramadan. InsyaAllah. Jadi kita satu ayat, saya minta maaf banyak saya tak sempat. Jadi kita akan bawa sekali lagi surah Al-Ikhlas insya-Allah. Allahus Samad lam yalid walam yulad, terus masuk pada ayat insya-Allah. Jadi kita buka pada soalan dan perbincangan. Mana kita baru 50 minit, ada 10 minit lagi. Assalamualaikum. Silakan. Saya sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Samad. Alhamdulillah. Ya. Rupanya saya nak tanya lama dah sebenarnya ada parti. Apakah rahsia sebenarnya Qul Huwallahu Ahad sehingga kan pahala sebegitu besar? So alhamdulillah terjawab Ustaz. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah. Dan surah Qul Huwallah ni ada beberapa, betul lah ada beberapa pandangan, tapi ini pandangan yang ni saya pada pandangan Ibnu Qayyim tu menggabungkan semua qaul dan beliau letakkan istilah untuk kita mudah faham lah. Dan itu pun yang beliau tegaskan dalam buku beliau berkaitan dengan konten dakwah, uluhiyah, nubuwah dan al-ma'ad. Dan bagi siapa yang nak mendalami lagi, malah saya pernah sediakan sedikit konten, dan insya-Allah akan dibuat daurah nanti, mana konten dakwah. Macam mana cara kita nak pecahkan dan nak sediakan perkataan ketika berdakwah, ketika mentarbiah sebagainya, apa yang perlu ada. Itu penting. Walaupun ramai yang buat. Saya tidak syak lagi ramai yang buat yang bercerita tentang tajuk ni, tapi perbezaan pada apa? Perbezaan kepada kekuatan rujukan. Ada yang buat ikut kepada kemampuan sendiri. Ada yang buat
Betul-betul yang dibuat tu bawa ayat Quran betul-betul. Buat susunan Quran sebut satu-satu tu kita nampak menarik. Kita akan nampak menarik. Apa yang disampaikan tu bukan cerita kosong tapi memang ayat Quran sebut macam tu. Satu-satu. Jadi dia nampak lebih cantik lah insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Okey insya-Allah. Ada siapa-siapa lagi? Silakan. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama anti aminah. Ya, barakallahu fikum alhamdulillah. Salam.